Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk kali ini kita akan belajar tentang aliran tenaga dalam ekosistem. Dalam satu ekosistem, organisma boleh dikelaskan kepada 3 kumpulan besar, iaitu pengeluar, pengguna dan pengurai. Pengeluar merujuk kepada organisma yang boleh membuat makanan sendiri. Contohnya, tumbuhan hijau. Semua tumbuhan hijau adalah pengeluar kerana ia boleh membuat makanan sendiri. Kumpulan yang kedua adalah pengguna. Pengguna ialah organisma yang makan tumbuhan atau makan organisma yang lain. Jadi pengguna ini ada 3 kategori, iaitu herbivore, carnivore dan omnivore. Herbivore merujuk kepada organisma yang makan daun sahaja. Carnivore merujuk kepada organisma yang makan daging sahaja. Dan omnivore adalah organisma yang makan daun dan juga makan daging. Okey, kumpulan ketiga adalah pengurai. Pengurai adalah suatu organisma yang menguraikan bahan yang kompleks kepada bahan yang lebih ringkas. Contohnya adalah mikroorganisma, cendawan, ulat dan lain-lain. Seterusnya, dalam ekosistem, ia amat penting dalam pembentukan rantaian makanan. Jadi, apakah rantaian makanan? Rantaian makanan adalah hubungan pemakanan antara organisma. Contohnya, belalang makan daun. Jadi dekat sini ada hubungan antara belalang dan daun. Berikut adalah rantaian makanan. Okey, bermula daripada pengeluar, iaitu tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau yang boleh membuat makanan sendiri kita panggil sebagai pengeluar. Pengeluar ini akan dimakan oleh haiwan lain, iaitu belalang. Belalang akan dimakan oleh katak. Katak akan dimakan oleh ular. Ular akan dimakan oleh burung. Burung helang. Jadi, tenaga daripada padi akan sampai kepada helang. Tetapi, peratusan tenaga yang sampai kepada helang bukanlah 100%. Okey, contohnya, belalang makan daun daripada pengeluar. Maka belalang akan dapat 99% tenaga daripada belalang. Mana 1%-nya? 1% itu hilang akibat daripada proses respirasi dan lain-lain oleh belalang. Begitu juga dengan katak. Apabila katak makan belalang, maka katak akan dapat tenaga yang kurang daripada 99. Kenapa menjadi kurang? Kerana sebahagian tenaga digunakan oleh katak dalam proses respirasi, perkumuhan, respon dan sebagainya. Sehinggalah helang. Helang juga akan mendapat tenaga kurang daripada 100. Kenapa? Kerana sebahagian tenaga digunakan oleh helang untuk proses-proses dalam kehidupan harian. Contohnya bernafas, terbang dan sebagainya. Okey, jadi dekat sini belalang itu adalah pengguna primer. Pengguna primer merujuk kepada pengguna pertama, dan katak itu adalah pengguna sekunder, dan ulat adalah pengguna tertier, iaitu pengguna ketiga, dan burung helang adalah pengguna keempat. Kalau kita tengok rantaian makanan ini, so kita boleh tulis rantaian makanan di dalam buku seperti ini. Pokok hijau, anak panah belalang, anak panah katak, anak panah ular, anak panah burung helang. Anak panah ini merujuk kepada dimakan. Jadi kita boleh baca kat sini, pokok hijau dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh helang. Jadi cara penulisan mesti ada anak panah. Kalau awak tulis tak ada anak panah, awak sekadar garis sahaja, itu salah. Kena ada anak panah menunjukkan dimakan oleh. Okey, seterusnya.
Okey. Apabila rantaian makanan terdapat lebih daripada satu jenis rantaian makanan dalam satu ekosistem, maka siratan makanan terhasil. Ya. Apakah siratan makanan? Siratan makanan adalah gabungan beberapa rantaian makanan di dalam suatu ekosistem. Kalau dalam satu ekosistem itu ada 4 siratan makanan, ada 4 rantaian makanan. Jadi 4 rantaian makanan ini boleh membentuk satu siratan makanan di dalam suatu ekosistem. Okey, seterusnya. Ini adalah contoh siratan makanan di dalam satu ekosistem. Okey. Cara nak kira berapa bilangan rantaian makanan, kita tengok yang ni. Okey. Kalau perhatikan dekat sini, dekat siratan makanan ini, terdapat 4 rantaian makanan. Okey. Rantaian makanan pertama adalah pokok, dimakan oleh arnab, dimakan oleh musang. Rantaian makanan yang pertama. Rantaian makanan yang kedua adalah pokok, daun, dimakan oleh arnab, dimakan oleh burung elang. Rantaian makanan yang ketiga adalah pokok, dimakan oleh siput, dimakan oleh burung kecil, dan dimakan oleh musang. Dan rantaian makanan yang keempat adalah daun, dimakan oleh siput, dimakan oleh burung kecil, dan dimakan oleh burung elang. Ya. Apabila haiwan-haiwan ini pada satu tempoh tertentu dia akan mati dan dia akan menjadi bangkai. Bangkai yang besar, kalau kita biarkan lama kelamaan dia akan jadi hancur. Kenapa dia hancur? Kerana adanya pengurai. Jadi pengurai ini termasuklah mikroorganisma atau kulat. Mikroorganisma ini sangat luas, ya. Boleh jadi dia bakteria atau virus atau protozoa atau lain-lain organisma seni yang kita tak nampak. Ya. Jadi kalau kita perhatikan pada hari ini ada bangkai ayam. Ya, ada bangkai ayam atas tanah. Awak tengok dalam 2-3 hari bangkai tadi makin lama makin kecil dan makin hancur. Jadi proses di mana bangkai yang besar tadi menjadi lebih kecil kita panggil sebagai proses penguraian. Jadi proses penguraian ini sangat penting dalam ekosistem. Sekiranya tidak ada proses penguraian, maka bangkai ayam tadi akan duduk begitu sahaja dan akan menghasilkan bau yang sangat kuat. Ya, jadi kalau ada proses penguraian, lama kelamaan bangkai tersebut akan hancur. Ya, dan lama kelamaan bau busuk pun akan hilang. Ya, jadi kadang-kadang kita nampak seolah-olah macam pengurai kuman mikroorganisma ini tidak berguna kepada kita, tapi sebenarnya dia berguna kepada kita. Ada kalanya kita nampak satu buruk untuk kita, tapi dia adalah sebenarnya baik untuk kita. Begitu juga dengan pengurai. Okey, jadi proses di mana bangkai yang besar tadi merebut menjadi organisma yang kecil kita panggil sebagai proses penguraian. Seterusnya, moga bermanfaat. Jemput tonton video Cikgu Siti yang lain. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa klik butang subscribe dan butang like sebagai tanda sokongan anda.